Buletin 1.30 bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama hari ini. Polis terima 929 laporan hina Islam dan Nabi Muhammad. Dua remaja lemas dibawa arus ketika mandi sungai di Tambun Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 929 laporan diterima oleh pihak polis selain 16 kertas siasatan turut dibuka berhubung individu yang menghina agama Islam Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, sehingga hari ini 4 kes terbaru membabitkan 4 individu diambil tindakan dan 3 daripadanya telah ditahan. Antara individu yang telah direman antaranya pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama Bakakuk Ayaya selain Yazid Kong yang bakal direman hari ini. Selain itu, polis turut giat mengesan seorang lagi pemilik akaun Twitter Alvin Chow Mun Fai yang dipercayai berada di Kuala Lumpur. Sebelum ini, seorang lelaki warga emas Fu Siang Wai didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 tuduhan menghina Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah dengan memuat naik karikatur berunsur penghinaan di laman akaun Facebook miliknya. Tan Sri Fuzi turut memberi amaran tindakan tegas kepada mana-mana pihak akan diambil sekiranya terdapat kegiatan salah guna media sosial sehingga menyentuh sensitiviti agama dan perkauman. Kesemua tangkapan akan disiasat mengikut Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dua pelajar lelaki berusia 13 tahun ditemui lemas ketika mandi bersama 3 rakan lain di sungai berhampiran kampung tersusun Batu Empat dekat Tambun Ipoh, Perak. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 8.57 pagi tadi. Katanya sekumpulan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh dihantar ke lokasi kejadian bersama unit bantuan perkhidmatan kecemasan untuk melakukan operasi mencari dan menyelamat. Sebaik tiba di lokasi kejadian, operasi mencari kedua-dua mangsa segera dijalankan. Mangsa pertama berjaya ditemui pada jam 10.12 pagi, manakala mangsa kedua pada jam 10.28 pagi. Mayat kedua-dua mangsa diserahkan kepada pihak polis dan seterusnya ke Hospital Raja Pemaisuri Bainun untuk tindakan lanjut. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Baik, kita ke perkembangan isu dana 90 juta ringgit yang didakwa disalurkan kepada PAS. Pengerusi Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB Datuk Ramli Musa hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi memberi keterangan membantu siasatan berkaitan isu dana berkenaan. Turut hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM ialah Yang di-Pertua PAS Selayang Zaidi Abdul Talib dan Ahli PAS Muhammad Khairul Anwar Matzuki. Datuk Ramli yang dilantik menerajui KTM awal Februari lalu dipanggil SPRM berikutan namanya dikaitkan dengan pemberian cek oleh PAS kepada portal Sarawak Report. Pendedahan dibuat bekas ahli Parlimen PKR Pandan Rafizi Ramli yang mendakwa Datuk Ramli sebagai individu bertanggungjawab membuat bayaran kepada blog Sarawak Report. Ia dipercayai untuk khidmat guaman bagi penyelesaian di luar mahkamah kes saman Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang terhadap editor Sarawak Report Claire Ricasa Brown. Jumaat lalu, SPRM memanggil Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin dan Setiausaha Jabatan Pilihan PAS Pusat Muhammad Nasir Cik Daud untuk diambil keterangan sehari selepas Setiausaha Agung Parti itu, Taqiyuddin Hassan melakukan perkara sama. Dua individu ditahan Polis Sarawak di Sibu bagi membantu siasatan kes penipuan pekerjaan yang menyebabkan 8 rakyat Malaysia terkandas di Monrovia, Liberia. Kedua-dua suspek berusia 53 dan 60 tahun itu ditahan jam 10 pagi tadi.
Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sarawak, Superintendent Mustafa Kamal Ghani Abdullah berkata, 2 suspek terbabit dipercayai mempunyai maklumat yang diperlukan untuk membantu melengkapkan siasatan kes berkenaan. Semalam, 8 mangsa berkenaan tiba di tanah air selepas terkandas di Liberia sejak 4 Februari lalu. Semua mangsa berusia antara 39 hingga 66 tahun berlepas ke negara itu dengan harapan untuk bekerja di sektor pembalakan, namun pekerjaan dijanjikan tidak wujud sebaik tiba di sana. Difahamkan mangsa terbabit terpaksa menjual telefon bimbit dan jam tangan selain memakan ubi kayu bagi meneruskan kelangsungan hidup sebelum diselamatkan oleh sebuah syarikat peladangan negara yang beroperasi di sana. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan penipuan. Malaysia dan Brunei hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman MOU mengenai pemindahan dan iring kawal banduan atau tahanan. MOU itu melibatkan pemindahan dan iring kawal banduan atau tahanan negeri Sabah dan Sarawak melalui negara Brunei dan sebaliknya. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan sejawatnya dari Brunei, Datuk Seri Setia Dr. Awang Abu Bakar Apong. Pemerintah itu disaksikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah sempena rundingan pemimpin tahunan ke-22 kedua-dua negara. Turut hadir Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Abang Johari Abang Openg serta Menteri Kabinet dari kedua-dua negara. Terdahulu Sultan Hassan Al Bolkiah mengadakan pertemuan 4 mata dengan Tun Dr. Mahathir di bangunan Perdana Putra selama lebih 1 jam. Ini merupakan pertemuan julung kali antara Tun Dr. Mahathir dan Sultan Hassan Al Bolkiah di bawah kerangka rundingan pemimpin tahunan, iaitu platform peringkat tertinggi bagi perbincangan mengenai pelbagai isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Kedua-dua pemimpin sebelum ini telah bertukar-tukar lawatan pada bulan Mei dan September tahun lalu, susulan pelantikan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7. Jumlah dagangan antara kedua-dua negara sebanyak 981.2 juta dolar Amerika atau 3.996 bilion ringgit pada tahun lalu. Malaysia merupakan pelabur utama di Brunei di rantau ASEAN dengan pelaburan langsung asing dari Malaysia berjumlah 1.9 bilion ringgit pada tahun 2017, iaitu hampir 90.9% daripada jumlah pelaburan langsung asing dari negara ASEAN lain ke Brunei. Kemunculan seekor buaya sepanjang kira-kira 3 meter dalam longkang besar di kawasan perumahan di Kampung Jawa, Kuantan, Pahang malam tadi menggemparkan penduduk. Reptilia itu dipercayai memasuki longkang berkenaan melalui air yang mengalir ke Sungai Kuantan. Ia disedari penduduk kira-kira jam 8 malam. Ada yang cuba memasang jerat untuk menangkap buaya ini, namun gagal. Penduduk mendakwa sebelum ini pernah beberapa kali melihat kemunculan buaya di kawasan ini. Bagaimanapun, tiada kejadian tidak diingini berlaku. Bukan kali pertama lah, dah banyak kali dah dia naik sini. Selalu ada. Yang masa banjir tahun lepas tu, 2 tahun lepas, dia ada seberang sana 2 ekor. Tapi memang besar lah kita tengok. Buaya ni saya ingat dah lama dah dia sudah berada dalam longkang ini. Tapi kita takut bahaya dah kepada orang ramai. Itu sebab kita mintalah jabatan yang terlibat adalah perkhidmatan kena ambil tindakan tegas dan bukan ambil cara ringan sebab saya nampak macam ada 2 ekor, bukan seekor, ada 2 ekor. Dan ini cukup bahaya untuk penduduk. Pegawai perkhidmatan kini sedang mengesan reptilia terbabit dan memasang jerat untuk menangkapnya. Pasukan Polis Marine PPM akan menubuhkan markas khas bagi menempatkan unit selam dan unit gempur Marine Anjurin di Pulau Indah, Selangor dalam usaha memantapkan operasinya. Ia berikutan kejayaan pasukan Anjurin yang banyak menumpaskan kes penyeludupan dan menangani ancaman belanun, rompakan, penculikan dan rampasan kapal serta serangan pengganas di perairan negara. Sekarang kita buat 2 pusat. Satu di Semenanjung, kita bertempat di Pelabuhan Kelang ni, dan kedua di Sabah untuk menangani masalah pencerobohan dan sebagainya.
Anjurin adalah nama julukan yang diberi kepada pasukan elit anti pengganas Polis Marine terbaru dalam cawangan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pasukan anti pengganas maritim ini berpangkalan di Pangkalan Polis Marine Pulau Indah bagi menangani keadaan kritikal di Selat Melaka dan Pangkalan Polis Marine Lahad Datu Sabah bagi pengoperasian di Sabah dan Sarawak, khasnya Laut Sulu. Seramai 150 pelajar Mahat Tahfiz An-Nabawi Matan Shah Alam menerima sumbangan pakaian sekolah. Program anjuran Persatuan Penduduk Taman Suria Kelang bertujuan membantu meringankan beban keluarga berpendapatan rendah yang memiliki tanggungan ramai dalam menyediakan kelengkapan persekolahan anak mereka. Sumbangan berupa baju sekolah dan kasut disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelabuhan Kelang Azmi Zamzaman dan Eksekutif Warisan Empayar Masuri Sdn Bhd Datuk Nazri Ibrahim. Ia turut mendapat kerjasama Azrisha Collection yang diwakili Lembaga Zakat Selangor. Sumbangan diharap dapat memberi semangat dan keceriaan kepada pelajar kurang berkemampuan melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini. Cabang Pelaburan Kerajaan Hazanah Nasional Berhad merekodkan kerugian sebelum cukai RM6.3 bilion pada 2018 berbanding keuntungan sebelum cukai RM2.896 bilion tahun sebelumnya. Ia kerugian pertama dicatatkan sejak tahun 2005. Prestasi lemah itu disebabkan oleh persekitaran ekonomi yang mencabar ditambah pengurangan pendapatan dividen selain rosak nilai pada RM7.3 bilion. Nilai portfolio Hazanah turut susut 21.6% kepada RM91 bilion setakat 31 Disember 2018 berbanding RM116 bilion tahun sebelumnya. Nilai aset direalisasi RAV turut menyusut kepada RM136 bilion berbanding RM157 bilion bagi tempoh sama tahun 2017. Bagaimanapun, Pengarah Urusan Hazanah Datuk Syahrir Riza Rizwan berkata, syarikat dijangka mampu kembali mencatatkan keuntungan bermula tahun hadapan. Sime Darby Plantation Berhad CSDP menjangka sumbangan perniagaan hilirannya akan meningkat kepada 25% dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang dengan penubuhan anak syarikat barunya Sime Darby Arts Sdn Bhd SDO. Ketua Pegawai Operasinya Muhammad Haris Muhammad Arsyad berkata, perniagaan hiliran disasar memberi sumbangan ketara dalam usaha mengembangkan perniagaannya selain daripada perladangan. And a lot of the business that we looked at the moment doesn't necessarily give us the kind of numbers that will pass that hurdle. So it's not as if we have to make a deal every year, but we need to figure out what is the best deal given the limited resources that we have. Right? And therefore, we think that one of the most effective way is actually to build on existing assets. Muhammad Haris berkata ketika ini 80% pendapatan kumpulan disumbangkan oleh Division Huluan dan baki 20% dari Division Hiliran. Sime Darby Arts SDO berhasrat untuk memantapkan kedudukan dalam pembuatan, perdagangan dan pemasaran produk minyak dan lemak, biodiesel berasaskan minyak sawit, nutraceutical dan derivatif lain. Bagi sasaran masa panjang, pihaknya optimis bagi mengimbangkan aktiviti Division Hiliran dan Haluan kepada 50-50. Kementerian Pembangunan Usahawan MED akan perkenalkan garis panduan bagi memperkasakan usahawan sosial menjelang hujung Mac ini. Dalam Belanjawan 2019, RM10 juta diperuntukkan kepada usahawan sosial dan pemotongan cukai pendapatan sehingga 10% ke atas sebarang sumbangan kepada entiti terbabit. Tugas kementerian ini adalah untuk memastikan apa juga bentuk keusahawanan termasuk social enterprises ini diatur, disusun supaya dapat memberikan manfaat kepada mereka yang berminat untuk membuat kerja-kerja kebajikan di samping membuat keusahawanan bagi menampung keperluan perkhidmatan-perkhidmatan kemasyarakatan yang mereka buat.
Jelas beliau, 10 juta ringgit ini akan diperuntukkan menerusi program PUSH, Pemangkin Usahawan Sosial Hebat yang akan menapasti 40 usahawan sosial daripada 207 keusahawanan sosial dalam negara ketika ini. 40 usahawan ini pula, jelas Datuk Dr. Hatta, akan dipertanggungjawabkan melahirkan 8 usahawan sosial baru secara franchise dengan objektif mewujudkan 320 keusahawanan sosial baru menjelang 2020. Antarabangsa, Presiden Rusia Vladimir Putin secara rasmi menggantung pembibitan negaranya dalam perjanjian kuasa nuklear jarak sederhana yang dimeterai bersama Amerika Syarikat. Menurut kenyataan Kremlin, Putin telah menandatangani dekri berkaitan pergantungan pelibatan Rusia dalam perjanjian senjata era Perang Dingin itu. Rusia dilapor mengambil langkah terbabit susulan dakwaan terdapat pelanggaran syarat daripada pihak Amerika Syarikat berhubung peranan dan tanggungjawab di bawah perjanjian tersebut. Februari lalu, Presiden Donald Trump mengancam akan memulakan proses pengunduran daripada perjanjian INF dalam tempoh 6 bulan. Perjanjian INF ditandatangani pada 1987 oleh bekas Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev bertujuan menyelesaikan krisis peluru berpandu balistik nuklear yang menyasarkan negara barat. Ribuan rakyat Venezuela yang juga penyokong Juan Guaido menyambut meriah kepulangan pemimpin pembangkang itu ke Caracas. Ketibaan Guaido di lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar itu disambut diplomat Amerika Syarikat dan Negara Kesatuan Eropah. Terdahulu Guaido berdepan risiko ditahan pihak berkuasa akibat engkar larangan perjalanan yang dikenakan Mahkamah Tinggi negara itu dan meninggalkan Venezuela demi melobi bantuan antarabangsa. Ditemani isterinya, Guaido kemudian bergegas ke daerah Las Mercedes untuk menemui penyokong dalam sebuah bantahan anti-kerajaan. Pertembungan antara Guaido yang menerima sokongan kuat Amerika Syarikat dan Presiden Nicolas Maduro yang disokong China dan Rusia semakin kemuncak susulan tindakan Presiden berkenaan melarang kemasukan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Guaido bertegas membawa masuk bantuan kemanusiaan demi menyelamatkan rakyat Venezuela yang dihimpit kebuluran dan kekurangan bekalan asas termasuk ubat-ubatan. 5 orang terbunuh selepas sebuah helikopter perubatan terhempas di sebuah perkampungan terletak di barat daya Iran ketika sedang dalam perjalanan menyelamatkan seorang ibu hamil. Ketua Perkhidmatan Kecemasan Iran, Pierre Hossein Hulivan berkata 3 kru dan 2 pekerja penyelamat meninggal dunia. Bagaimanapun, Hulivan tidak menjelaskan punca nahas itu. Menurut jurucakap Perkhidmatan Kecemasan, Mujtaba Khalidi, kru terbabit dihantar ke sebuah perkampungan dikelilingi gunung-gunung di wilayah Syahar Mahal Bakhtiari. Helikopter terbabit dipercayai bertembung dengan menara transmisi atau terhempas ke dalam kawasan pergunungan. Senat Amerika Syarikat yang dikuasai Republikan dijangka menolak pengisytiharan darurat dilakukan Donald Trump untuk membina tembok sempadan Meksiko. Tindakan itu dijangka akan memaksa Presiden Amerika Syarikat menggunakan kuasa vetonya untuk kali pertama. Dewan Perwakilan yang dikawal Demokrat meluluskan usul tidak menyokong dan menghantarnya kepada Senat yang dijangka mengundi minggu depan. Republikan di Senat mempunyai kelebihan majoriti 53 berbanding 47 Demokrat. Namun 4 daripada Parti Republikan sudah mengumumkan akan menyokong Demokrat untuk menghalang Presiden Donald Trump. Resolusi tidak bersetuju itu berkemungkinan memaksa Trump ke dalam kedudukan membimbangkan untuk menggunakan kuasa vetonya seterusnya terang-terangan menentang Kongres. Setiap dewan kemudiannya memerlukan majoriti 2/3 untuk membatalkan kuasa veto Trump, tindakan yang dianggap sangat sukar. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berhadapan satu lagi tamparan apabila Menteri kedua meletak jawatan. Ia susulan cara kerajaan menangani skandal politik yang kian memuncak. Peletakan jawatan Presiden Lembaga Perbendaharaan Jane Philpott menyebabkan Trudeau kehilangan seorang lagi anggota Kabinet wanita berpengaruh beberapa bulan menjelang pilihan raya. Philpott menyuarakan rasa tidak puas hati dengan tindak balas kerajaan kepada dakwaan terhadap bekas Menteri Kehakiman Jody Wilson-Raybould pada tahun lalu untuk membantu syarikat pembinaan gergasi SNC Lavalin Group Inc. mengelakkan perbicaraan rasuah. Wilson-Raybould meletakkan jawatan 12 Februari lalu selepas diturunkan pangkat tanpa dijangka pada Januari.
Bertemu kembali. Juara 5 kali Liga Super, Johor Darul Takzim JDT akan menjadi tumpuan seluruh peminat bola sepak tempatan hari ini apabila bakal membuat penampilan pertama secara merit di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL. Sekalipun berdepan juara bertahan Kashima Antlers pada perlawanan pertama kumpulan E, tiada rasa gentar dipamerkan skuad bimbingan Luciano Figueira ketika ini, memandangkan segala persiapan sudah pun diatur sebaik mungkin sebelum ini. JDT menentang Kashima Antlers hari ini di Stadium Bola Sepak Kashima Ibaraki, Jepun. Perlawanan yang dijadual bermula pada jam 6 petang waktu Malaysia itu dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan akan turun dengan kesebelasan terbaik masing-masing. Barisan serangan JDT pastinya akan digalas Diogo Luis Santo yang merupakan satu-satunya pemain berpengalaman beraksi di pentas ACL sejak 2015 hingga 2018 ketika bersama kelab dari Thailand, Buriram United. Sebagai rekod, Luis Santos sudah menjaringkan 13 gol di pentas ACL dan pengalaman penyerang dari Brazil itu dijangka mampu mengundang gerun buat benteng Kashima Antlers sambil kelibat Gonzalo Cabrera dan Safawi Rashid turut menambah sengat dalam mengintai peluang menjaringkan gol. Apapun reputasi hebat Kashima Antlers di pentas ACL, JDT tidak seharusnya gentar dengan sebarang rekod lawan. Sebaliknya, perlu tampil penuh bersemangat dan bertenaga sekalipun turun dalam cuaca sejuk. Pemain muda badminton negara perlu diberi lebih banyak pendedahan untuk bertanding dalam kejohanan tempatan dan luar negara bagi melahirkan pemain pelapis yang mampu menggantikan jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, adalah tidak mustahil untuk melahirkan generasi baru pemain badminton negara yang mampu menyinar di peringkat antarabangsa menerusi bimbingan, latihan dan pendedahan secukupnya. Buat masa ini, pemain-pemain muda kita belum lagi nampak kematangan kalau dibandingkan dengan pemain-pemain senior. Jadi kita harap dengan adanya Datuk Misbun kan, dapat melahirkan ataupun memberi semangat yang lebih tinggi lagi kepada pemain-pemain muda kita, dan kita harap juga pemain-pemain muda kita dapat menimba pengalaman daripada pertandingan bukan setakat di negara tapi di luar negara juga. Datuk Razif ditemui selepas menjadi tetamu kehormat di pertandingan badminton jemputan antara regu anjuran Persatuan Badminton Bandaraya Kota Kinabalu KKCBA. Dalam pertandingan itu, pasukan Alpha KKCBA muncul juara dan meraih hadiah wang RM7,500 selepas menewaskan pasukan Lahad Datu yang meraih wang tunai RM5,000. Turut mengambil bahagian ialah pemain muda tempatan Sabah yang juga juara remaja Asia beregu lelaki, Damon Anthony Samin. Saya rasa banyak bakat-bakat yang di Sabah ni yang tidak menonjol, tapi mungkin dari pertandingan-pertandingan ini akan menonjolkan pemain yang berbakat dari Sabah sini yang jauh di pedalaman ni. Baik, sekian Buletin 1.30. Kami akhiri dengan Festival Venice 2019 yang menampilkan himpunan ratusan peserta lengkap mengenakan kostum dan topeng muka. Saya Azin Hussein. Assalamualaikum dan salam hormat.